Bab orang yang berkahwin dengan seseorang perempuan, tiba-tiba didapatinya perempuan itu sudah mengandung. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab, daripada seorang lelaki Ansar, kata Ibnu Abi Sari, salah seorang sahabat Nabi SAW, dia tidak berkata minal Ansar, dari kalangan Ansar. Kemudian semua perawi itu bersepakat, yakni hak selepas ini sepakat mereka. Lelaki itu dipanggil Basrah. Qala, katanya, kata Basrah, saya telah mengawini seorang anak dara, seorang perempuan yang masih dara, fi satriha, dalam tudungnya, ataupun anak dara di balik tabir. Fadakhaltu 'alaiha, selepas saya bersamanya, saya dapati dia telah pun mengandung. Nabi SAW bersabda, dia berhak mendapat mas kahwin dengan sebab engkau telah halal untuk menyetubuhinya, engkau telah halal untuk menyetubuhinya, dan anak itu menjadi hamba kepadamu. Apabila dia telah beranak, kata Hasan, ini salah seorang perawi ini, kamu sebatlah dia, kau sebat dia. Ibnu Abi Sari kata, kamu sebat dia, atau katanya, kamu laksanakan hukuman had, yakni ke atasnya. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Qatadah daripada Sa'id bin Yazid, daripada Ibn al-Musayyab. Yahya bin Abi Kathir meriwayatkannya daripada Yazid bin Nu'aim, daripada Sa'id bin Musayyab, dan Atha al-Khurasani daripada Sa'id bin Musayyab. Mereka meriwayatkannya secara mursal. Di dalam hadis Yahya bin Abi Kathir, Basrah bin Aksam telah mengahwini seorang perempuan. Semua mereka menyebutkan di dalam hadis masing-masing, Nabi SAW menjadikan anak itu sebagai abdal lahu, hamba kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab bahawa ada seorang lelaki dipanggil dia, dikenali dia itu dengan Basrah bin Aktham. Dia berkahwin dengan seorang perempuan. Lalu dia menyebutkan makna hadis yang tersebut tadi. Cuma dia menambahkan dan membezakan di antara zada, mana dia menambahkan, perawi menambahkan dalam riwayat ini, wa farraqa bainahuma, yakni Nabi SAW memisahkan mereka berdua, yakni suami isteri itu. Hadis Ibnu Jurayj lebih lengkap, lebih sempurna. Ini bab tentang pembahagian giliran atau giliran di antara beberapa orang isteri. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesiapa yang mempunyai 2 orang isteri, tetapi dia cenderung kepada salah seorang daripadanya, dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan sebelah tubuhnya condong, sebelah tubuhnya condong, sengit, dalam keadaan sengit. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW membuat giliran dengan adil
Dan baginda berdoa, Allahumma hadha qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah pembahagian giliran yang aku buat sejauh kemampuanku, setakat yang aku mampu. Fala talumni fima tamliku wala amliku. Oleh itu, janganlah engkau cela aku kerana sesuatu yang engkau miliki dan aku sendiri tidak memilikinya, yakni hati. Maksudnya hati itu milik Tuhan, bukan milik kita. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, dia kata kepada anak saudara dia, yakni Urwah, ya bna ukhti, anak saudaraku awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan sebahagian kami daripada sebahagian yang lain, tidak melebihkan sesiapa pun daripada kami daripada yang lain dalam pembahagian gilirannya untuk bermalam di rumah kami. Jarang sekali berlalu satu hari pun melainkan dalam keadaan Nabi SAW sampai kepada kami semua. Baginda akan menghampiri setiap orang isterinya tanpa zahirnya, mana menyentuhnya, bukan menyentuhnya, tanpa menyetubuhinya, sehinggalah sampai kepada gilirannya sendiri, barulah baginda akan bermalam di rumahnya. Setelah dia berumur dan dia takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikannya, telah berkata, wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah, yakni ku berikan giliranku untuk Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pemberiannya itu. Kata Aisyah, kami selalu berkata, berhubung dengan perkara inilah Allah Azza wa Jalla, berhubung dengan perkara ini dan perkara seumpama inilah Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya. Urahu, saya rasa dia berkata, yakni Urwah ataupun perawi di bawahnya, yaitu firman Allah, ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'rada. Sekiranya seseorang perempuan risau suaminya tidak akan mesra atau akan berpaling daripadanya, tidak akan mesra dan akan berpaling daripadanya. Begitu, dan ayat seterusnya lah, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair, dan seterusnya. Itu ayat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin jika beliau berada di rumah salah seorang isterinya selepas turun ayat ini, turji ma tasha'u minhun, kamu boleh menangguhkan pemergian kamu ataupun pergaulan kamu dengan sesiapa yang kamu mahu di antara mereka, yakni isteri-isteri kamu, ataupun di antara ini ada beberapa pendapat lah, seperti kita akan bincang nanti. Wa tu'wi ilaika ma tasha', dan engkau boleh menggabungkan, engkau boleh bersama menggauli sesiapa yang engkau mahu dari kalangan isteri-isterimu, ataupun dengan maksud yang lain, yakni kepada orang yang menawarkan diri dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah terima dia sebagai isteri. Ada beberapa tafsiran lah. Mu'adzah berkata, saya tanya Aisyah, apa engkau kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, saya selalu berkata, kalau perkara itu hak saya diserahkan kepada saya, atau saya berhak memilihnya, nescaya saya tidak akan melebihkan, mengutamakan sesiapa pun
daripada diri saya. Yang ini saya tidak akan bui hak saya kepada orang lain. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar orang utusannya kepada isteri-isterinya, maksudnya ketika baginda jatuh sakit, hantar utusan supaya mereka semua berkumpul. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya aku tidak mampu untuk pergi kepada kamu semua, yakni membuat giliran pergi ke rumah kamu semua. Kalau kamu fikir kamu nak izinkan kepadaku untuk berada di rumah Aisyah, boleh kamu lakukan. Kalau kamu nak izin, kamu boleh. Mereka semua mengizinkan Nabi SAW duduk di rumah Aisyah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan bahawa Aisyah isteri Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW bila hendak bermusafir akan mencabut undi di antara isteri-isterinya. Sesiapa di antara mereka yang mendapat undi, sesiapa di antara mereka yang namanya kenalah dalam cabutan undi itu, kharaja biha ma'ahu, Nabi SAW akan membawanya bersamanya. Nabi SAW selalunya akan membuat giliran untuk setiap isterinya sehari semalam. Selain Saudah yang telah memberikan harinya, yakni gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sekali kita tengok semula. Bab orang nikah dengan seseorang perempuan, tiba-tiba dia dapati perempuan yang dikahwininya itu sudah pun mengandung atau bunting. Lagu mana? Di sini dicerita pernah berlaku cerita ni. Satu cerita yang pelik di sini, sebelum pada kita masuk kepada hadis itu, kita tengok perawi. Imam Abu Daud buat mari beberapa orang perawi untuk guru dia. Ada 3 orang dia sebut. Yang pertama Makhlad bin Khalid, yang kedua Hasan bin Ali, dan yang ketiga Muhammad bin Abi Sari. Hasan bin Ali itu bukan Sayyidina Hasan bin Ali, itu tak, ni perawi untuk guru kepada Imam Abu Daud. Ya, mari 3 orang. Dan di atas tu tak apalah, seterusnya kita ambil satu, seperti yang disebutkan di dalam kitab ni, Muhammad bin Abi Sari, iaitu Muhammad bin Al-Mutawakkil bin Abdurrahman bin Hassan, dan seterusnya disebutkan itu, iaitu saudara kepada Husain bin Abi Sari, Ani bin Ma'in, thiqah. Abu Hatim berkata layyinul hadith. Ibnu Adi berkata kathirul ghalat. Layyinul hadith mana lemah lah, tak kuat. Ibnu Hibban berkata dia termasuk dalam perawi thiqat, dia ni termasuk dalam perawi hafiz. Maslamah bin Qasim berkata dia banyak keliru, tapi tak apa, wa kana lil ba'si, itu silap, banyak silap di kawasan ni. Sepatutnya wa kana la ba'sa bihi, bukan lil ba'si bihi dalam syarah. Ibnu Waddah berkata dia ni memang hafal banyak, tapi banyak juga salah. Itulah mana ini perawi yang dipertikaikan oleh ulama. Ada ulama yang terima baik dia, ada ulama yang mengatakan dia ni lemah. Sebab itulah Imam Abu Daud dia letak 2-3 orang tu sekali, dia tidak seorang ambil daripada dia ni saja. Itu salah satu cara
untuk mengemaskan riwayat. Jadi bermakna ada hak lemah tu dijadikan, dianggap sebagai mutabi' sahaja, dianggap sebagai mutabi' sahaja. Itulah orang panggil mutabi' tu. Jadi hak perawi usul dia, perawi dia hak sebenarnya ialah hak dua orang lagi. Gitulah cara dalam kitab mana-mana pun lagu itulah cara ulama hadis buat. Kadang-kadang untuk nak menguatkan, dia nak mari beberapa, ataupun dua orang tu pun kuat dah, tak apa dah, tapi dia nak mari seorang lagi tu, dia nak cerita ni, dia tidak terima, tidak ambil sebagai perawi usul dia, tapi sebagai perawi mutabi', orang panggil. Sebab apa kita kata mutabi'? Sebab sahabat tempat ambilan hadis ni di atas tu sama. Dalam riwayatnya semua mereka, dalam silsilahnya akhir tu sahabat tu sama, orang tula. Sebab itu dikatakan mutabi'. Kalau salah seorang daripada perawi ni dia ambil daripada sahabat tu, sahabat lain, itu orang tidak panggil mutabi', orang panggil syahid. Dia tu jadi syahid, sebagai syahid saja, bukan sebagai perawi utama lah. Perawi usul tu perawi utama, bukan gitu. Cuma di sini Maslamah bin Qasim kata dia ni kana yubsirun nujum, ahli ilmu falak dia ni, ahli ilmu falak Muhammad bin Abi Sari ni. Pada suatu malam dia keluar dari jami' di Asqalan. Asqalan tu di Palestin sekarang ni lah, dalam Palestin. Selepas sembahyang Isya, dia keluar daripada masjid, tengok bintang, lengok, tengok ala kata dia tengok bintang, tengok ke langit. Dia pun kata Allahu Akbar, kata dia, saya demi Allah akan mati sampai masa dah saya. Dia pun balik ke rumah dia, segar mega, tak ada gapa-gapa, tulis wasiat dan ucapkan selamat tinggal kepada ahli keluarganya. Malam tu juga mati dia. Malam tu juga mati. Ini satu perkara yang kita tengok. Sebab itulah ahli-ahli ilmu falak kadang-kadang dia terima benda tu. Orang-orang yang tidak mengaji benda tu, dia tak tahu bahawa Allah SWT boleh beri ilmu kepada seseorang. Nak tahu nak mati ke apa, ada kalanya dengan ilmu falak, ada kalanya dengan cara lain, banyak lagi, banyak lagi hak boleh tu. Salah satunya dengan cara ilmu falak. Mana kalau orang tu memang bisa sungguh, hebat sungguh, dia boleh tahu. Itu melalui ilmu yang Allah SWT bagilah. Dan hak ni tidak termasuk dalam apa nama ni, nujum kalau kita kata. Tak, walaupun dia sebut sini nujum, yubsirun nujum, itu maksudnya ilmu falak lah, bukan nujum hak kita faham ni. Dia ada dua kalau kau orang putih pun, satu astrologi, satu lagi astronomi. Ni astronomi, bukan astrologi tu. Hak apa ni, teka tu, ramal begitu gini tu, bukan hak tu. Jadi ulama-ulama Islam dulu pun terima, dan ramai ulama Islam ni hak hebat dalam benda-benda gini. Setengah-setengah tu makna hebat dia boleh tahu. Kalau hak biasa jadi duduk kira semua lah. Kalau pokok tu pokok motel, kalau kita kata pokok gapo, berapa lah tahun nak lurus hari ni, dia tahu. Mana sampai petang tu kira betul lah. Memang sebanyak dia bilang, sebanyak dia kira. Begitu. Tapi zaman kemudian dia orang kita kurang hak ni, sebenarnya rugi. Dia tidak salah, ini ilmu sains juga, salah satu bidang sains juga, tidak salah. Serupa dengan kita tengok dengan teropong ke, dengan apa ke, apa ni, melalui satelit ke apa, kita tengok awan berarak mari, tak lama jangka dengan kelajuan angin setara ni, biasanya dia mari, dia akan sampai dalam masa berapa hari, dia sudah boleh hanggap. Dia pun itu tidak salah. Seperti tu. Jadi kalau belajar dengan sebagai ilmu dan untuk faedah kita, bukan untuk menyombong, jadi megah, supaya kata ada Haji Mat Matahari dulu, dia bawa ajaran sesat kan di Pulau Pinang tu. Dia memang bisa ilmu ni. Kadang-kadang orang dia bisa tu, dia jadi tak khabar. Dia rasa dia tahu banyak perkara, padahal tak tahu belaka juga, tapi dia memang hebat dalam ilmu ni.
Kadang-kadang boleh jadi sesat. Itu sebab setengah-setengah ulama tu tak kena. Tetapi kalau dalam keadaan terpelihara, berapa ramai ulama-ulama yang hebat, tak ada jadi gitu pun. Boleh jadi kerana tak cukup persediaan dia, boleh jadi. Boleh jadi gitu. Bukan ilmu ni saja, ilmu lain pun kalau tak cukup persediaan, tidak ada kawalan, doa dengan Allah SWT memelihara diri kita, boleh jadi berlaku. Tidak nanti ilmu ni saja. Jadi ya memang hebat. Ada salah seorang tok guru saya tu, tok guru anak dia memang hebatlah juga dalam bidang ilmu ni, tapi dia pergi ngaji satu hari tu tak tahu. Dia pegang kitab celah, kitab ilmu falak, jalan-jalan tak, macam orang ambil cabut oleh belakang. Dia pun ni siapa dia tak ada. Tak nampak siapa pun. Dia pun mikir, ini kalau ada persediaan. Orang yang ada persediaan kadang-kadang dia mikirlah, dia dah, dia kata boleh jadi Tuhan tak sewi dah ke dia, ilmu ni begitu setakat tu pada dah. Tapi dia sudah boleh kira lah, misalnya daun gapo jatuh berapa lah gitu. Dia sudah boleh kira sampai setara tu. Lepas pada tu dia berhenti ngaji. Dia berhenti ngaji. Mungkin kalau tak ada apa-apa, dia boleh begitu lebih lagi pun apa je. Tapi untuk dia berasa tidak begitulah, dia tak suka. Seorang lagi tu guru, dia mimpi dengan Nabi SAW. Isyarat-isyarat lagu ni kepada orang yang ada ilmu, dia kena ambil kira. Nabi SAW hari jumpa dengan dia, suka senyum. Lepas tu dia pernah pakai cincin swasta, cincin swasta campur mah dengan perak tu. Mimpi dengan Nabi tak nampak muka, macam tak apa suka gitulah. Dia pun fikir apa benda ni, mungkin dia fikir ini, dia pun pecah pula. Semula dia tidur, Nabi mari semua dulu juga. Dia pun faham bahawa Nabi SAW tidak suka. Itu kesimpulan yang dia buat sendiri. Kalau ada orang lain nak kata berdasarkan khilaf pendapat dia kata tak apa swasta, ikut dia lah tu. Tapi bagi orang alim kadang-kadang dia dapat benda-benda lagu tu, dan dia tak sih. Namun dia nak kata haram, tak berani juga, tak boleh juga. Cuma tak ada satu kurang molek lah, dia Nabi SAW tak suka kira-kira. Tapi hak mimpi tak boleh buat dalil. Cumanya ulama-ulama alasan ulama yang mengatakan swasta tu tak boleh sebab apa? Sebab kalau kita pergi kepada tukar, dia boleh pisah. Dia bukan tak boleh pisah, dia boleh pisah lagi. Itu sebab. Mana kalau tak boleh pisah, baru tak apa. Kalau selagi boleh pisah, dan memang ini termasuk dalam hak boleh pisah. Sebab itu ramai juga ulama mengatakan haram, atau paling tidak pun makruh, paling ringannya makruh. Benda-benda gitu. Jadi dia ni tengok malat tu mati segar gas sebelum pada tu. Jadi ini salah satu kelebihan lah, Lepas tu kita kata apa kelebihan tahu mati? Ya, kelebihan tahu mati ni kita boleh bertaubat. Boleh bertaubat, boleh minta dengan Tuhan apa-apa yang kita nak minta, nak apa-apa. Kalau kita tak tahu, boleh jadi kita ralik, dia tengah ralik. Ni kalau kita tahu, setengah-setengah orang kalau tahu dia jadi kau takut pula kan. Kalau lagu tu, sebab itulah Allah SWT tak beritahu tu, tak jadi hijau. Tapi kepada setengah-setengah orang dia tahu tak apa, bermolek baru. Ya, insya dia boleh bertaubat kepada Allah SWT. Segala hak orang dia bagi semua selesai, biar selesai, lagi baik begitu. Jadi hak ni, tapi payah. Hak ni nak belajar ni makan masa kat lah, nak boleh setahun ni. Setengah-setengah orang ulama-ulama tu dia builah beberapa ayat, kamu amal hak ni, kata dia. Kamu amal hak ni, kalau kamu amal hak ni tak akan mati hari tu. Kalau kamu baca hari tu, kamu tak akan mati hari tu. Kecuali kalau kamu terlupa, tak boleh nak baca, terlepas. Dia ada juga benda-benda gitu. Tu mudah, ayat Quran. Walaupun Nabi tak ajar,
tapi ulama ada ajar. Itu rahsia Quran. Banyak benda-benda yang kita tak sapa lah, tak sapa. Orang zaman dulu dia tak ada ajar, tapi dia nak bangun pukul berapa dia nak, dia boleh guna ayat ya. Baca ayat ni, adalah ayat-ayatnya. Baca ayat ni, dia akan tersentak lah tengah malam. Dia akan tersentak tengah malam ke masa mana ke, macam ada orang yang tarik kaki dia. Itu pun amalan ulama. Tidak ada dalam hadis yang sahih, tapi dalam Al-Kahfi ada, kitab Syiah ada betul. Tapi amalan ulama berdasarkan amalan itu didapati betul, tapi dalam kitab Ahli Sunnah dia tidak sahih. Dalam kitab Syiah, kitab paling tinggi dia lah, ada waktu ada. Jadi al-makna. Jadi kalau kata al-makna itu maksudnya 3 orang perawi ni, tok guru Imam Abu Dawud ini berbeza dari segi lafaz riwayatnya, walaupun makna mereka sama, makna riwayat mereka itu sama. Ini al-makna wahid, yani makna ahadithihim atau riwayatihim wahid. Makna riwayat mereka atau hadis-hadis mereka ni sama, makna dia, lafaz dia tidak sama. Dia kadang-kadang ada beza lafaz dengan makna tu. Sebab kita kata hak ni, kita kata ke dia hak ni, kita kata guna makan pagi, makan pagi. Hak ni guna perkataan sarapan, hak tolak. Itu makna dia sama tu. Hak ni guna perkataan sarapan, hak ni guna perkataan makan pagi, sama, makna dia sama, tapi lafaz dia tidak sama. Itu satu contoh lah, kita kata. Dan banyak lagi yang lain-lain. Lepas tu riwayat daripada Sa'id bin Musayyab daripada seorang lelaki Ansar. Imam Abu Dawud kata, qala Ibnu Abi Sari an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Sari seorang, dan dari riwayat dia kata hak tempat rajulin minal ansar, dia kata min ashabin Nabi, rajulin min ashabi, seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sebut ansar itu. Hak sebut ansar ni hak 2 orang lagi, tok guru dia hak 2 orang lagi sebut minal ansar, an rajulin minal ansar. Tak kira lah kalau sahabat Nabi ke ansar ke, itu secara umumnya memang jelas memberi makna sahabat lah, memberi makna sahabat. Sebab kalau kata ansar bukan ansar hak kemudian tu, dah ansar tu hak sampai Nabi. Lepas tu mereka semua 3 orang tu guru tu sama, sepakat dalam mengatakan apa dia, lelaki itu hak tadi kata dari kalangan ansar, hak seorang tu kata dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang tu? Orang tu dipanggil Basrah. Itu serupa, mereka sepakat. Cuma di sini ada berbezalah pendapat ulama. Ada yang mengatakan Basrah berdasarkan riwayat kemudian bin Aktham. Ada yang mengatakan namanya bukan Basrah tetapi Busrah, dengan sin bukan sa, Busrah, dan ba tu bagi depan. Ada yang mengatakan Nadlah, ada yang mengatakan Nadrah. Sahabat ikutlah apa pun nama, tak jadi masalah. Kalau sudah sahabat memang dia diterima lah, walaupun tidak jelas nama dia hak mana so sebenarnya, ataupun orang yang sama, cuma kadang-kadang orang panggil gini, tak kira. Dia kata, saya telah menikah dengan seorang perempuan, kira-kiranya anak dara lah, duduk di balik tabir lah, fi satriha, kira-kiranya orang maklum tak pergi mana-mana. Anak dara duduk dalam rumah betul-betul terkawal lah, itu makna fi satriha. Anak dara di dalam tabirnya, maksudnya anak dara yang maklum, orang tidak ke mana-mana, tidak pergi kot stay.
Kira terkawal lah. Ataupun maksud fi satriha tu mana anak dara sungguh yang belum menikah lah, kira pergi ke mana-mana sebagai isteri orang, belum lagi. Saya pun masuk, dakhaltu alaiha, masuk, jumpalah di muka isteri. Saya masuk, jumpa, dakhaltu alaiha, fa idza hiya hubla, saya dapati dia ni sudah mengandung. Jadi setelah dia masuk tu, dia bersetubuh dulu atau tidak, dia tengok perut dia tu besar ke, tak ada disebut di sini. Tak ada disebut di sini. Tetapi yang jelasnya, dia telah bersetubuh dengan isterinya itu. Dia tak tahu lagi. Yang isterinya pun tak cerita. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok selepas pada ni, Nabi kata kepada dia, lahas sadaq bimastahlalta min farjiha, dia berhak mendapat mas kahwin yang diberikan dengan sebab persetubuhan yang telah halal kepadamu dengan dia. Dengan sebab tu dia telah berhak mendapat mas kahwin. Bermakna dia telah menyetubuhi isteri dia tu. Bukan kata tidak menyetubuhi lagi. Walaupun dari segi zahirnya fadakhaltu alaiha, mana saya masuk menemui dia tu tidak jelas menampakkan dia setubuh. Tetapi kalau tidak jelas dia setubuh, macam mana dia tahu bini dia tu perut besar dah? Boleh jadi perut besar mati bila dia tengok. Tapi sebenarnya tidak. Dia tak nampak lah. Dan isteri dia tu pun tidak mengaku. Cuma dia dah bersetubuh. Lepas pada tu baru tahu. Tahu lagu mana? Yalah, beranak sebelum tempoh dia lah sepatutnya. Sepatutnya kita kata 9 bulan, 5 bulan beranak dah. Lagu mana? Situlah, daripada gitulah ya dia tahu tu. Ataupun selepas pada tu, bila kecek nampak pula, dia tanya isteri dia ke, isteri dia royak kepada dia, itulah yang tahu tu, tahu gitu. Nabi SAW kata kepada dia, dia berhak mendapat sadaq, yakni mas kahwin, dengan sebab engkau telah berharus. Asal makna dia nya bimastahlalta min farjiha, makna dia tu agak kasar. Dengan sebab apa yang telah engkau dengan sebab engkau telah dapat halal terhadap kemaluannya itu, gitu. Jadi hak kita terjemah tadi lembut, halus lah bunyi. Jadi dengan sebab engkau telah halal menyetubuhinya, dan engkau pun telah menyetubuhinya. Kalau engkau tak menyetubuhinya lagi, tak boleh. Tak boleh, dia tidak berhak mendapat mas kahwin itu. Seperti kita sudah maklum dah sebelum pada ni. Mana kalau seseorang itu menikah, dia tak bersetubuh lagi, tiba-tiba cerah, jadi dia tidak berhak mendapat mas kahwin itu. Ini dia berhak. Dan anak itu adalah hamba kepadamu. Jadi hamba lagu mana pula? Jadi manusia ni dilahirkan merdeka kan? Macam mana pula jadi hamba? Jadi apakah semula kalau berlaku lagu ni? Ini salah satu boleh jadi punca orang nak jadi hamba, dibuat hamba. Atau lagu mana maksudnya? Zahirnya abdun tu makna hamba lah. Tetapi ulama bincang panjang hal ini. Bincang panjang. Nombor satu sekali kita kena tengok mana ada kitab ni, boleh tengok muka surat 160 bawah tu. Qala Ibnul Qayyim berpendapat, la khilafa fi tahrimi nikahil hamil, tiada khilaf tentang haram menikahi, satu makna
Satu lagi dengan makna menyetubuhi orang yang mengandung, perempuan yang mengandung. Sama ada kandungan itu disebabkan oleh tuannya, jadi kalau hamba tu, kalau perempuan tu hamba, oleh suaminya, ataupun tuan dia kalau perempuan tu hamba, ataupun mengandung tu dengan sebab syubhah, keliru, berlaku kekeliruan, orang panggil waktu syubhah, wati syubhah, bersetubuhan dengan sebab keliru. Keliru lagu mana? Dia kamak ke bini dia, duduk tidur atas katil itu dalam gelap zaman dulu boleh berlaku. Benar benda lagu tu. Zaman dah ni bukan cerah, bukan apa dulu kita kata. Nah, bukannya buta. Kalau buta lah encik, boleh jadi juga. Ni kalau tidak buta, dia pergi selalu. Dia kamak ke bini dia, rupanya adik ipar dia, katakanlah, ataupun orang lain kau, siapa-siapa lah, apa-apa yang kita tidur atas katil orang tu. Orang tak tahulah, pelik manusia ni ada macam-macam. Nak barulah boleh berlaku jadikan cerita. Kalau tidak, tak ada cerita lah pula. Apa yang kita tidur situ? Kau dia nak, itu tidak soal dari segi hukum, dia tak cara tu. Dari segi undang-undang, dia tak cara tu, ada niat gana-gana, tak cara. Jadi bila dia bersetubuh dengan siapa-siapa lah kita kata, atas katil dia ingat kau isteri dia. Padahal kau tak khabar kita umur, tak tahu kau bini ni gemuk kau kuruh kau lagu mana, kan tak? Tak cara lah, tak tahu dia tak khabar kau lagu mana, kita kata ikutlah. Lepas yang waktu tu yang bukan bini tu, apa yang duduk senyap pula, kan? Kita kata, itu kita kata, masalahnya sudah telah berlaku begitu. Kalau berlaku begitu, dia macam-macam lah, boleh jadi senyap, boleh juga apa tu, dia macam-macam boleh berlaku manusia. Boleh jadi dia suka ke dia apa ke, boleh jadi, tak apa, lepas tu mengandung. Jadi dalam kes ini, lelaki itu tidak akan dihukum sebab dia tidak tahu, dia tubuh tu atas dasar keliru. Katakanlah perempuan tu bini orang, dia kamak tu lelaki dia, apa-apa itu lelaki dia nak pergi atas katil orang pula, suku tu. Adalah kes kadang-kadang yang boleh jadi dia keliru, dia kamak kau suami dia, padahal bukan suami dia, orang lain. Kedua-duanya terlepas jadi. Tapi kalau salah seorangnya tahu, ada tak lepas. Kalau dia mengaku, kalau dia tak mengaku, lepas juga. Sebab dia nak jadi saksi, kena 4 orang saksi lah pula. Itu lagu tu. Kalau dalam keadaan tidak ada saksi atas pengakuan masing-masing, kalau tidak, tak ada berapa. Ini misalnya kalau mengandung, mengandung ni orang panggil hasil kandungan wati syubhah, persetubuhan dengan sebab keliru. Baik. Kalau dia tu mengandung dengan sebab sani, atau tuan dia menyebabkan dia tu bunting, atau suami dia, kita tak boleh nak menyetubuhi dia, tak boleh. Seorang suami tak boleh menyetubuhi dia, tak boleh, kecuali dengan sebab zina. Tu ada sebut. Ada 2 pendapat dalam masalah zina ni. Dalam masalah zina, masalah zina sama ada dia berzina sendiri dengan perempuan tu ataupun orang lain kau. Itu masalah zina, ada 2 pendapat. Yang pertama, tak sah, batal. Ini mazhab Ahmad dan Malik. Yang kedua, sah, mazhab Syafi'i dan Abi Hanifah. Sah. Menikah. Menikah sah. Menikah dengan orang lain, ada khilaf lah. Menikah sah. Lepas tu dia boleh setubuhi, dah jadi bini dia, boleh lah. Lepas tu kandungan tu jadi anak dulu. Ni kalau kes zina. Ataupun dia berzina sendiri dengan perempuan tu, lepas tu berapa bulan akad nikah, dia boleh ke tidak setubuhi isteri dia? Boleh, mengikut hadis. Mengikut hadis. Tapi mengikut Ahmad dan Malik, akad nikah tu pun tak boleh, tak sah. Usah kau nak bersetubuh, selepas tu akad nikah dulu lagi tak boleh. Kalau sudah mengandung, tak caralah mengandung dengan sebab zina ke, ataupun dengan sebab keliru ke, ataupun lagu mana-mana, tak kira, tak boleh. Itulah mazhabnya.
Jadi hak ni nikah tu dalam keadaan tak tahu dia tu mengandung. Sebab perempuan tu tak cerita, tak tahu. Lepas tu kita kata macam mana perempuan yang duduk di balik tabir, tak pergi ke mana-mana, boleh mengandung? Boleh berlaku dunia ni. Boleh berlaku boboh 100 tabir pun. Kalau tak berlaku, dia berlaku juga. Tak ada tabir pun, duduk pergi mari pun, kalau tidak nak berlaku, Tuhan tidak nak uji, tak berlaku. Jadi dapati dia tu sudah mengandung Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat ni ada apa-apa masalah, dia pergi jumpa dengan Nabi lah. Begitulah. Royak lah, apa lagu mana. Nabi SAW pun kata kepada dia, isteri kamu tu, dia tu berhak mendapat mas kahwin dengan sebab kamu telah pun halal menyetubuhinya. Dengan sebab kamu telah pun menyetubuhinya. Itu satu lagi makna. Dengan sebab kamu telah halal menyetubuhinya. Itu kalau nak kira tidak lagi berhak sepenuhnya. Kalau kita terjemah dengan sebab kamu telah menyetubuhinya, tu baru dia berhak mendapat sepenuhnya mas kahwin. Hak tu lebih tepat lagi, lebih kemah lagi. Sebab manusia ni, dia tidak halal kemaluan seseorang tu. Perempuan kau, lelaki kau tak boleh, kecuali dengan akad nikah. Dengan sebab akad tu jadi itulah dikatakan istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu telah halal kepada kamu kemaluan mereka itu dengan kalimah Allah, dengan kalimah Allah, dengan kebenaran Allah. Jadi tak apa. Kalau tidak, tak boleh, tidak halal. Jadi kamu telah halal dah. Jadi anak tu jadi lagu mana? Abdul lakah, hambamu. Jadi hamba di sini tidak semesti dengan makna hamba sengati. Di sini tidak dengan makna hamba sengati. Tak ada seorang pun ulama kata kalau lagu ni jadi anak tu jadi hamba, dia boleh buat hamba dengan arti dia boleh jual, dia boleh gapo pula. Tak ada seorang pun ulama tak ada faham gitu. Walaupun dari segi lafaz hadis ni gini, semua tahu. Sebab apa? Dia muka orang ada kelulusan, kan, orang lulus belakang, ada lesen belakang, dia tidak tepuk koksi. Dia tidak tepuk koksi. Jadi faham. Jadi anak yang lahir itu daripada perzinaan itu, jadi hamba kepadamu. Jadi hamba kepadamu. Cuba tengok bawah tu. Dia kata hamba ni dengan maksud seperti hamba lah, seperti hamba. Abdul laka. Jadi kalau dari segi kaedah bahasa Arabnya, dia buat adat syabah. Wal waladu mithlu abdil laka, atau ka'abdil laka, serupa dengan hamba kepadamu. Kalau hamba kepadamu siapa? Kamu lagu mana? Kamu beri makan kepada dia, kamu ajar dia, kamu bagi pendidikan kepada dia, gitu. Bukan hamba sungguh, seperti hamba. Jadi kamu kena buat baik kepadanya seperti mana seseorang buat baik kepada hambanya. Ni pasal anak, kata anak mana, bukan anak dia. Jadi nak kan? Jadi semua hamba tu orang lain, tapi tanggungjawab kita menjaga dia, buat baik kepada dia, beri makan, beri pakaian, ajar dia, bagi perlindungan kepada dia. Itu makna seperti hamba. Adapun sebab yang disebutkan di sini dan had di sini, kata Malik, ini Imam Malik kata kena buat gitulah. Orang lain kata yuhmalu ala ta'zir wa ta'dib. Orang lain kata sebab apa ni dipakai sebagai ta'zir dan ta'dib, bukan sebagai melaksanakan hukuman had. Tak. Ataupun kalau kita nak kata ini sebagai hukuman had pun atas dasar kalau dia mengaku. Kalau dia tidak mengaku,
kalau dia tidak mengaku. Kalau dia tidak mengaku, nak jadi lagu mana? Tak mengaku lagu mana dah bunting tu. Mengandung tu tak mengaku lagu mana? Soal bunting suku. Ada juga setengah ulama dia tak padan dengan hak tu. Berpendapat tak padan dengan hak tu bunting saja. Dia kena mengaku. Setengah ulama mengatakan tidak, berdasarkan hadis juga. Kalau bunting tu saja sudah dalil dah, sudah bukti dah. Ke mana-mana pun. Dia tidak ada suami, tidak ada, dia bukan hamba yang kita kata nak jadi bunting dengan tuai dia ke apa. Jadi mestilah dia telah melakukan perbuatan yang sumbat. Jadi gapo dia tu kalau tidak zina? Dengan sebab tu kena had juga. Kena had juga. Khattabi berkata, saya tak tahu ulama ada khilaf, seorang pun ulama ada khilaf tentang masalah ni. Anak zina tu merdeka. Kalau dia tu anak ibu dia tu merdeka, maka anak tu dikira merdeka. Walaupun anak zina, dikira sebagai orang merdeka. Tak ada nak boleh jadi dengan sebab beranak zina gini jadi ada silsilah ni hamba pula. Tak ada diterima oleh sesiapa pun. Jadi maksud Nabi SAW di sini ialah Nabi SAW menganjurkan dia, pesan dia supaya buat baik dengan anak tu, supaya dia jaga hamba dia. Suruh dia didik, dan apa-apa yang dia boleh ambil manfaat dengan anak tu seperti dengan hamba dia. Misalnya dia nak minta tolong buat gapo-gapo, boleh, supaya anak lah. Supaya anak gitu juga apabila dia balik. Jadi dari segi dia tu kena taat kepada ayah, bukan ayah lah, ayah kemudian ni ayah kemudian ni, ayah dia sebenarnya tak tahu mana. Kemudian jadi dia tu seperti hamba dari segi taat. Kena taat tu semua hamba lah. Itu maksudnya, sebagai balasan kepada ayah yang bukan sebenar ni, jaga dia, didik dia, bagi perlindungan kepada dia, sebagai balasan kepada hal tu. Jadi dia tu, dia kena anggap dia ni sebagai hamba. Bukan senang-senang orang tak boleh terima dia gitu, buat sepuanak, jaga gapo tu. Jadi ikutlah dia tu anak zina gapo tu, suku tu. Tapi dia pun orang yang cerdik juga, manusia juga. Apabila dia cerdik, bila dia balik, dia kena ingat kepada orang yang buat baik kepada dia tu. Dan kepada ayah ni pula suruh jaga molek, supaya dengan jaga hamba. Bukan makna jadi hamba sungguh, tidak. Bila dia beranak, kata Hasan ni lah perawi dia guru Imam Abu Daud tadilah, kan 3 orang, Makhlad bin Khalid, Hasan bin Ali dan Muhammad bin Abi Sari, 3 orang. Hasan tu kata, bukan Hasan Basri. Kalau kata Hasan Basri pula dalam kitab ni, kalau kata Al-Hasan tak ada sebut kadang-kadang Hasan Basri pula. Ada. Ni Hasan ni perawi tadi. Fajlidha, engkau sebab. Maknanya engkau, dia sebut engkau sebab dengan lafaz mufrad fi'il tu. Ibnu Abi Sari pula kata fajliduha, kamu sebab dia, kamu. Atau katanya fahudduha, kamu hadkan, laksanakan hukuman had ke atasnya. Jadi dia ada beza. Bagi orang yang kata ni hukuman ini bukan sebagai had, dia kata ini sebagai takzir dan takdib saja. Sebab Nabi kata fajlidha, engkau sebab dia. Kalau nak melaksanakan hak tak boleh, dia kena pemerintah. Ni dia, ni siapa dia, ni sahabat dia seorang, engkau sebablah dia. Nabi tidak kata muat mari sini, kita sebab. Kita kan Nabi ni ada negara dah, pemerintah dah, dia tidak kata begitu. Dia kata engkau sebab. Bila kata engkau sebab tu mana sebagai mengajar adab, mendisiplinkan dia, mentakzirkan dia. Jadi tidak semestinya bilangan sebatan itu sampai kepada 100. Sebab ini termasuk dalam bab takzir. Walaupun kes zina pun, walaupun kes zina, tidak termasuk situ. Dia pergi atas tu lah, fajlidha, engkau seorang. Ada satu kali tu orang Indonesia mari ke rumah anak, kecek mana tempat dia Aceh, dia kata
Memang kalau berzina boleh hukum sendiri, kata dia. Tak boleh lagu tu, kita tahunya tak boleh, dia ini hukuman kena pemerintah, tak boleh buat masing-masing gitu. Dia faham gitu. Itu silap. Silap. Kalau dalam bab ta'zir ta'dib boleh lagi. Dalam bab ta'zir dan ta'dib boleh lagi. Hak boleh ni setakat saat ni boleh jadi dia faham situ. Tetapi kita kena tengok pula riwayat Rasulullah fajliduha. Hak tu khitab itu tuju tu kepada ramai. Ramai isyarat kepada pemerintah, kepada penguasa, bukan kepada orang perseorangan. Bukan kepada orang perseorangan. Lepas tu dia mungkin dia tengok dari segi hamba. Ada juga riwayat-riwayat yang menunjukkan Tuhan dia tu boleh laksanakan sendiri hak. Tidak perlu merujuk kepada kerajaan. Tetapi itu kalau kita nak terima pun itu kes hamba. Sekarang ni bukan hamba, orang merdeka. Jadi hukuman-hukuman lagu ni tidak boleh dilaksanakan sendiri. Sebab kalau dibuat sendiri boleh jadi melampau ke, tidak terkawal keadaan itu, tanpa diselidik dan disiasat dengan cermat terlebih dahulu, dia akan jadi kucak-kacir negeri itu. Dengan sebab itulah yang betulnya benda-benda lagu ni tak boleh buat kecuali pemerintah. Pemerintah itu pun dengan cukup syarat dia lah. Fajliduha aw qala fa'udduha. Ni pun jamak juga. Mana kamu, bukan kau. Ini kalau dia mengaku. Kalau dia mengaku. Kalau dia tidak mengaku dan suami isteri itu buat senyap sebab dia takut malu, takut orang kecek, takut gapo-gapo, lalu mana? Dari segi hukuman dunia memang tak kena. Selepas tak ada gapo. Kalau tak mengaku, tak kena sebab, tak kena rejam, tak kena gapo lah. Kalau dia tu janda dah ke misalnya, kena rejam kan. Ni kira-kiranya bukan sebut anak dara tadi, dia kena sebab ya. Jadi kalau dia tidak terima, tidak mengaku, tidak bawa ke pihak atasan, benda tu akan senyap gitu. Akan senyap gitu, tidak akan sebab, tidak akan gapo. Lepas tu boleh terampung kau dosa lagu tu. Kalau Tuhan nak ampun, boleh. Walaupun tanpa menjalani hukuman had, tanpa menjalani hukuman had boleh kalau Tuhan nak ampun. Dia tidak kata kalau dosa hak lagu ni tak akan ampun, mesti kena lagu tu. Cuma sahabat hak telah berzina tu, dia tak stay di akhirat sesat. Moga tak ada jaminan juga lagi akan diampun oleh Allah SWT. Tak ada jaminan, tak ada mesti. Jadi daripada dia kena azab dalam neraka ataupun di akhirat nanti, baiklah dia menerima hukuman itu dalam dunia. Itu cerita sahabat. Kalau orang lain, cara lain, dia tak sibuk gitu, bolehkah Tuhan ampun? Dari segi kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh kalau Tuhan nak. Sebab apa? Dia pegang dengan ayat tu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuhan tak ampun dosa syirik. Hak selain-selain daripada tu semua dia boleh ampun kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kepada sesiapa yang dia kehendaki, bukan mesti, tak ada jaminan juga. Tetapi berdasarkan hadis yang lain, kalau seseorang itu menjalani hukuman had dalam dunia, fahuwa kafaratul lah. Jadi hukuman itu menjadi kafarah, penghapus kepada dosanya. Mana kira-kira bila seseorang itu tak ada dosa, di akhirat esok tak ada kena dah lah dia. Atas dah satu. Tapi kalau pelaksanaan hukum tu tidak ada, tak ada faedah kita bawa pergi duk rayak-rayak buat geger, tak ada pasal. Sebab kalau orang tahu pun, pemerintah tahu, dia tidak akan melaksanakan juga. Dia tidak akan melaksanakan juga. Kalau pemerintah tu tidak Islam, pemerintah tu tidak Islam, tapi dia melaksanakan hukuman itu, jadi ke tidak lepas? Tak lepas. Dia masalah Islam ni, hak ni dia kait dengan Islam. Supaya sembelih lah. Kalau orang kafir sembelih, supaya kita dia sembelih, dia baca bismillah pun, dia baca bismillah tak boleh pakai. Dia berkait dengan akidah. Jadi hak hukum ni pun dia berkait dengan akidah. Akidahnya mana? Nombor satu sekali pelembagaan itu situ. Dia kena terima Quran dan Sunnah. Nombor satu.
Hak mana-mana hak lain bercanggah dengan hak tu, batal. Situ dulu. Baru orang panggil negara Islam. Kalau tidak, supaya tidak Islam, kau tak mengucap. Walaupun buat Islam pun buat, tak ada apa. Dia kena mengucap dulu. Hak tu lah mengucapnya. Hak perlembagaan. Kalau terima situ dulu, baru jadi. Supaya kita Islam dulu. Bila Islam, baru jadi sembelihan kau gapo, kau baru jadi. Kalau orang tu tak ada mengucap, dia sembelih serupa dengan kita, lebih molek lagi katakanlah daripada kita. Tak ada yuk. Serupa juga hak ni. Dah kalau pemerintah Islam, kalau dia tak buat ni, lepas kau dengan dia buat lain, tak lepas. Tak lepas. Walaupun dia kenakan denda berapa banyak sekalipun, sejuta sekalipun, tak boleh lepas. Dosa dia tetap akan menanggung. Ini dosa pemerintah. Kalau dia mampulah, kalau cukup syarat. Dia tidak buat, maka gitu. Dosa dia tu dia menanggung. Sebab kerja dia, kerja pemerintah ni, bukan orang perseorangan boleh buat. Tak boleh. Tok tua nak buat gitu ke benda tu, tak boleh. Dia tidak ada hak. Lepas tu Imam Abu Daud ceritakan hadis ini diriwayatkan oleh Qatadah daripada Sa'id bin Yazid daripada Ibn al-Musayyab. Yahya bin Abi Kathir, yang ni tujuan Imam Abu Daud ni, dia nak ayat banyak turut dia lah, banyak saluran riwayat dia tu. Yahya bin Abi Kathir meriwayatkan daripada Yazid bin Nu'aim daripada Sa'id bin Musayyab, dan Atha al-Khurasani meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab. Mereka semua memursalkannya. Yang ni tak ada sebut sahabat itu. Daripada Sa'id bin Musayyab tu, daripada cerita ni. Cerita ni selalu arsaluhu. Tak ada cerita ni. Dalam hadis Yahya bin Abi Kathir, Basrah bin Aktham ada sebut bin itu. Adapun tadi kan tak ada sebut, dia Basrah saja, orang panggil Basrah. Dia menikah dengan seorang perempuan, semuanya kata, tapi semuanya ada sebut. Nabi SAW menjadikan anak tu sebagai hamba kepadanya. Jadi perkataan abdan itu semuanya guna perkataan itu belaka, perawi mana-mana pun. Bukan saluran riwayat yang mula-mula tu saja sebut wal waladu abdul laka, tapi riwayat lain-lain melalui saluran riwayat yang lain pun gitu juga, abdul juga. Walaupun begitu, semua tidak mengatakan hamba tu anak tu jadi hamba dengan makna hamba sampai itu tu yang boleh jual, boleh beli, boleh gadai, boleh apa tu. Bukan. Hamba di sini dengan makna seperti hamba. Dari segi perlu dijaga, perlu diberi makanan, pakaian dan sebagainya. Dari segitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sa'id Musayyab lagi bahawa ada seorang lelaki, gitu ya ada sebut. Ini berdasarkan riwayat ni, begitu juga. Ini secara mursal, secara mursal, bukan secara marfu' seperti tadi. Ada seorang lelaki dinamakan Basrah bin Aktham, dia menikah dengan seorang perempuan, lalu dia menyebutkan makna hadis tadi, serupa dengan hadis tadi lah, tapi bukan lafaz dia sama, semuanya makna dia tu sama. Cuma dia ada tambahan di sini, Nabi SAW memisahkannya, mentafrikkannya. Jadi bila dia pergi royak gitu kepada Nabi SAW, Nabi pun kata, mas kahwin tu dia sudah berhak dapat dengan sebab kamu telah menyetubuhinya. Lepas pada tu anak tu jadi hamba, seperti hamba kepadamu. Jadi kita terjemah itu berdasarkan sahih tadi, berdasarkan seperti hamba lah kepada kamu. Yang kedua, ada tambahannya kepada dia. Dan Nabi SAW memisahkan mereka berdua. Jadi suami isteri tadi Nabi pisahkan. Pisahkan ke mana? Pisahkan, mana tak boleh duduk sekali? Tak boleh duduk sekali. Jadi ada
dua makna ia disebutkan di sini. Satunya, ada kemungkinan tafriq itu bainahuma bi talabihima atau bi talabiz zawj bil idzni fi talaq. Yani Nabi SAW minta dengan suami itu supaya membenarkan dia untuk memisahkan. Memisahkan. Untuk memisahkan mereka. Satu lagi, ini dia sebut dua. Satu lagi, tafriq ni dengan makna pisahkan dengan arti tak boleh bersetubuh. Pasal apa? Sebab anak zina tu ada dalam perut tu. Jadi dia tidak boleh menyetubuhinya sehingga dia melahirkan anak. Inilah yang menjadi pegangan tadi kan kita kata Imam Ahmad dan Imam Malik tu, kalau sudah berlaku dah, bagaimana? Gitu. Tak boleh nak bersetubuh sehingga dia melahirkan anak. Lepas pada tu tak apa. Lepas pada tu tak apa. Tidak ada pula disebutkan disuruh akad lain, akad semula pula, akad baru. Tak ada sebut. Jadi akad tu sah dah, cuma dalam masa tadi. Ini yang kedua. Tapi dia sebut dua. Sebenarnya ada tiga, ada satu lagi, iaitu Nabi SAW memisahkan mereka berdua, pisahkan sendiri, yakni memutuskan hubungan perkahwinan itu. Jadi hakim boleh memutuskan dalam kes-kes tertentu, dia boleh memisahkan antara suami isteri. Dia ada hak. Bukan suami saja boleh cerai bini dia. Dalam setengah-setengah kes, hakim boleh memutuskan hubungan itu. Suami tak sah pun, dia boleh memutuskan. Jadi misalnya jadi putus kan? Putus. Cuma putus tu selama mana? Selama yang dikehendaki lah. Tengok kes lah. Selama yang dikehendaki. Lepas pada tu dia boleh rujuk atau tidak boleh rujuk, tengok kepada kes, keadaan. Jadi ini pendapat yang ketiga, yakni pisah tu dengan cara hakim itu menceraikan. Jadi jatuh talak lah. Jatuh talak sekali. Jadi bila jatuh talak, nak sampaikan beranak tu mungkin makan masa lagi. Ataupun kalaulah dia tu dekat dah nak beranak, lepas pada beranak habislah iddah dia. Bila habis iddah boleh akad lain. Kalau nak nikah, nak akad semula, akad nikah semula. Begitu caranya. Kalau lama pun lama, nak tunggu berapa bulan sampai dia beranak lah. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ay yadh'na hamlahunna. Itu antara satu. Perempuan-perempuan yang mengandung ni, iddah mereka ialah dia melahirkan kandungannya. Tak kira dah lama lagi, berapa bulan lagi dia nak melahirkan anak dia. Jadi dia tidak kira berdasarkan 3 kali suci. 3 kali suci apa dia muka tak ada. Pada masa mari kotor tu, pada masa mengandung tu. Jadi yang dikiranya ialah dia melahirkan anak. Tak kira lah lama ke atau sebentar, selepas daripada cerita tu mana jelas diketahui oleh pemerintah. Jadi yang ketiganya, pemerintah tu sendiri memisahkan. Pisah. Jadi bukan pisah tak boleh bersetubuh gitu saja. Itu salah satu pendapat yang disebutkan di sini. Satu lagi, pisah tu dengan cara dia minta izin dengan suami, bui kebenaran kepada dia untuk cerai. Satu lagi boleh dia suruh suami cerai. Itu pun masuk juga. Dia suruh suami cerai. Sebab apa? Sebab kalau mengikut hak tadi kan tak boleh nak setubuhi. Kalau dalam orang yang mengandung tak boleh nak setubuhi. Jadi antara satu, nak mengelak daripada persetubuhan itulah dipisahkan. Nak mengelak daripada hal itu. Jadi ada tambahan ini dalam riwayat kemudian. Tapi dalam riwayat sebelumnya tidak ada tambahan itu. Bagi orang yang pakai tak ada tambahan itu, dia terima benda ni tak ada tafriq lah, tak ada tafriq, boleh terus, boleh terus. Sebab sudah jadi isteri dia, sudah jadi isteri dia. Jadi hak ni mengikut mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah seperti yang disebutkan tadi boleh. Sebab apa? Kalau kita perhati sini, apa yang jadi beza? Sebab hak ni ada sebut, dia pegang dengan riwayat ni, dalam riwayat ni ada sebut tafriq itu.
dalam riwayat hak kebanyakan tak ada sebut tafriq. Bila tidak ada sebut tafriq, makna bolehlah teguh. Boleh tu. Sebab apa? Dengan terus pun, sebab dia sah dah nikah tu, dengan terus pun kita kata tu bersetubuh lah, dia tidak akan jadi lekat perut ataupun mengandung untuk hak yang kedua tu. Tak ada. Setelah dia lekat perut dah, setelah dia mengandung dah, tak ada apa, dia boleh setubuh. Terus sama ada dia dia berzina anak tu anak dia ataupun anak orang lain. Gitu keadaannya. Tapi bagi kurang cermat lah sikit kan. Bagi hak kata tak boleh tu lebih cermat. Walau bagaimanapun benda ni benda khilaf. Ada yang mengatakan tak apa, boleh. Bersetubuh pun boleh. Apalagi dalam kes perempuan tu tidak mengaku. Ini tidak mengaku lah, mana? Kita mana ketahu orang ni kadang-kadang orang ni kan dia tidur, orang panggil tidur mati. Nak faham benda ni kan, apa lagu ni dia tak mengaku, dia pelawak ke? Dia takut orang sebab dia ke lagu mana ke? Tak mesti. Ada setengah-setengah orang dia tidur mati. Gilah letak mana usung kau ni, buat gapo dia tak khabar ke satu. Boleh jadi kalau ada orang pergi rogo lah kita kata, dalam keadaan dia tidur tu dia tak khabar, kau sedih rasa pemimpi gitu. Boleh berlaku. Jadi kita kena terima setakat dia mengaku lah. Kalau dia tidak mengaku, kita tak boleh kata dia bohong lagi. Sebab boleh jadi gitu keadaannya. Apakah kita kata siapa gitu mau lepas tubuh tu, tak boleh kira dia tidak nanti lama, sebentar pun. Mana kalau air mandi tu sudah masuk, dia boleh mengandung dah. Jadi dia rasa macam mimpi, dia tak khabar. Ataupun dia tak rasa macam mimpi kau, dia tak khabar kau satu. Ada kau lagu tu? Memang ada lah orang lagu tu. Ada. Ada kadang-kadang orang tu dia bila tidur dia berjalan rata pergi bawa kereta. Kadang-kadang kita tak percaya. Tapi sungguh nak guna dia sejenis penyakit kena faham waktu dulu lah. Sejenis penyakit. Dia pergi molek, dia nampak molek tapi sebenarnya tak khabar tu dalam tidur tu. Zahirnya kita tengok tempat selekoh dia kena, tempat ni ada berlaku lagu tu. Salah seorang lah ni ada lagi dia. Salah seorang abang yang pergi ke India dulu, mengaji di India masa anak budak-budak dulu. Perekat-perekat abang tu lah, dia tu memang tak khabar. Atas kapal tu dia naik kapal besar, dia jalan rata atas kapal, dia tu tidur. Bahaya tu lagu tu. Orang nampak kepokolan ke apa tu terjun laut tu. Tapi tidak berlaku gitu. Jalan rata habis rata. Akhir sekali balik mari tempat tidur dia tidur. Ada orang lagu tu, tapi jarang lah. Kita tak tahu cerita. Kalau dia kata dia tidak tahu, dia tidak berzina, dia tidak apa, tak boleh kita nak tekan dia. Takut-takut termasuk dalam kes tu. Kena cermat sikit dalam masalah ni. Nak hak-hak pun, nak melaksanakan hak pun kena tengok dulu benda lagu mana cerita. Jadi boleh berlaku. Ada benda lagu ni. Orang yang sama tadi pernah ni kalau dia dengar ni, dia tahu, dia pun nak suka juga. Dia bangun tiba-tiba duduk kecek tu. Masa tu ada Milo ni kan. Milo ni lama dah di Malaysia ni kan, Milo ni. Dia bangun minum Milo kata dia. Jadi kuat dan sihat kata dia. Lepas tu bing gebah tidur. Dia bukan buat-buat, orang kata dia memang dia pergi situ. Dia tak khabar tu. Tu sebentar kalau dia jalan atas kapal tu rata tu, turun naik tangga. Tu lagi lama. Jadi kalau ada benda lagu ni berlaku dan seseorang itu menafikan, kita tak boleh desak dia, tekan dia, kata mana boleh. Tak boleh. Dia manusia atas pengakuan dia ngaku sudah, lepaslah. Tak boleh nak sebab dia. Pasal dia hak lelaki, mana ketahu? Tak tahu. Kecuali kalau hak lelaki tu mari dia kata saya lah rogo dia dulu masa dia tidur, dia tak khabar, dia dia kena. Perempuan tu tak akan kena gapo.
Itu dalam masalah nak melaksanakan hukuman had ke apa pun, dia cermat, langkah atau sikap yang cermat tu perlu diambil. Tidak semudah yang kita tengok kena had gitu saja. Tidak semudah tu. Dalam masalah had ataupun fajlid had, sini pun ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan ini bukan sebagai had, ini sebagai ta'dib atau ta'zir sahaja. Bukan semua juga kata kena sebagai had sini ni. Apalagi kalaulah dia menafikan. Dan di sini tidak ada jelas dia mengaku. Tidak ada jelas dia mengaku. Kalaulah kita kata semata-mata mengandung itu sudah pasti, jadi kena had selalu, macam mana masih ada lagi khilaf di sini? Masih ada lagi khilaf. Kalau had tu mana sebagai had lah. Ni ada lagi yang kata sebagai ta'dib ke ataupun ta'zir. Menunjukkan masih lagi tidak jelas. Dan dalam masalah had ini, mengikut ulama-ulamanya, hak paling boleh kita pakai, jadikan hadis Nabi SAW, idra'ul hudud bisyubhat, elakkan pelaksanaan had dengan adanya sebarang had, apa-apa sebarang syubhah, kekeliruan. Macam tadi ada ni kata fajlidha, maka setengah ulama kata ini termasuk dalam bab ta'dib dan ta'zir. Ada yang mengatakan fajliduha, dia pegang dengan riwayat tu, maknanya ini tanggungjawab pemerintah. Jadi hak ni kena pelaksanaan sebagai had. Jadi ada khilaf sini. Syubhah apa dia? Syubhah khilaf ulama antara had ke tidak. Jadi kita kena pakai hak lebih ringan kalau ada jalan. Itu caranya. Jadi kita kena ambil paling tinggi ini sebagai ta'zir dan sebagai ta'dib, bukan sebagai had. Tak boleh nak had selalu. Tak boleh. Tengok dulu ada khilaf ke mana. Dengan sebab itu, kalau di mana-mana pun kalau pakai orang yang berzina, misalnya lelaki perempuan, kalau hak berzina tu perempuan ni dari segi, kalau nak kira dari segi balik, dia boleh jadi lebih awal lagi daripada lelaki. Boleh jadi umur 10 tahun atau 11 tahun, 12 tahun dia sudah mari kotor dah. Cerdik ke umur setahun tu? Lelaki kita kata kalau dah dia tidak apa-apa 15 tahun. Jadi kita nak pakai hak mana tu? Atas dasar 15 tahun ke atas dasar 10 tahun berdasarkan dia mari kotor? Kalau berdasarkan mari kotor, maknanya dia berzina umur 11 tahun ataupun 10 tahun dia mari kotor, dah katakanlah umur 10 tahun dia mari kotor, kena sebat dah nyainya. Tu bendanya. Dia tak faham, tak reti gambar satu. Dengan sebab itu kebanyakan hak mana-mana pakai, cuba nak pakai hukuman had, hukuman hudud di mana-mana, dia tidak ambil hak tu. Dia ambil hak paling ringan, paling jauh perginya. Hak mana? Imam Abu Hanifah. Dia kata lelaki ke perempuan 18 tahun. Dalam kes ni, dalam kes hak kata semaya, wajib semaya, memanglah mengikut hak tadi. Dari segi semaya, dari segi gapo hak tu, kewajipan tu memanglah mengikut hak tadi. Tapi kalau dari segi hukuman had 18 tahun, apa pakat terima hak tu? Sebab mereka sedar tadilah idra'ul hudud bisyubhat. Sekarang ni ada syubhah khilaf. Jadi kita pakai hak lebih ringan. Alah kau tidak tu kalau boleh. Jangan alah kau gomonok. Alah kau tidak tu kalau boleh. Jadi alah kau tidaknya, terutamanya dari segi, kalau kita tengok dari segi kematangan manusia ni pun, 12 tahun tak cerdik telajar. Budak-budak learning pula. Manja-manja ke apa. Tak erti kau satu. Jadi kalau 18 tahun tu agak benar sama. Sebab tu kebanyakan timur tu. Jadi tak boleh kita kata hak ni selalu. Hak ni selalu. Pakai hak ni selalu. Tidak gitu. Misalnya kita kata sejauh yang saya tahulah, di Kelantan ni pun nak pakai hudud ni, dia pun kata letak 18 tahun juga. Padahal umumnya sini pakai mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i ingat 15 tahun lah. Kalau orang perempuan boleh dia jadi sebelum pada tu lagi dia mari kotor. Dia ambil kira situ dah. Dak. Pakai hak tu. Pakai hak tu. Jadi hak tu yang betul. Semuanya kena gitulah dalam masalah ni. Kena cermat. Jangan gaduh lah mudah-mudah tak boleh. Lepas tu hadis Ibnu Jurayj, hak sebelum pada ni, hak panjang je lah kita baca tu sebagai asasnya. Hak tu lebih sempurna
babun fil qasmi bainan nisa. Nampaknya ni panjang tak ada ni kita. Bahagian giliran ni di antara isteri-isteri itu tak ada, kita baca semula lah. Wallahu a'lam.